Baik, terima kasih rakan setugas kita, Daud Iskandar dan Mahirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita bersua kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimanakah perkabaran audio pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ingin dikongsikan. Alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini cukup mengizinkan, jadi semoga apapun jua perancangan yang audio rancang ya akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Blyth audio, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, di mana pada hari ini diadakan majlis Tauliah Amil yang akan diadakan bermula pada jam 8.30 pagi nanti di Masjid Pekan Seria. Dan sementara itu, ada satu kempen derma darah kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 bagi tahun 2024 yang akan diadakan pada esok Khamis 7 hari bulan Mac bermula pada jam 9 pagi sehingga 12.30 hari. Kempen akan diadakan di Dewan Mesyuarat Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah Blyth dan orang ramai adalah dialu-alukan ya untuk datang beramai-ramai bagi membantu dan menderma darah yang diperlukan. Itu dia audio beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Berniaga ini memang banyak kelebihannya, apatah lagi berniaga bermacam-macam jenis makanan. Di negara Brunei Darussalam, kita mempunyai pelbagai jenis makanan dengan pilihan harga tertentu. Oleh itu, model untuk menjalankan perniagaan adalah fleksibel. Sama ada anda mempunyai model kecil atau besar, anda boleh memilih perniagaan ini sebagai sumber pendapatan tetap atau tambahan. Ini kerana keuntungannya yang lebih besar, walaupun dalam hal masa dan tenaga, ia diklasifikasikan sebagai membazir. Tetapi, keuntungan yang kita capai dapat didarabkan dengan jumlah modal yang dibelanjakan. Berniaga sendiri selalunya menghadapi risiko kerugian yang agak rendah. Walaupun sekarang ini terlalu ramai yang melibatkan dalam perniagaan makanan, akan tetapi peluangnya masih terbuka lebar. Persaingan ketat tentu saja dapat diatasi dengan inovasi dan kreativiti mereka mencipta makanan yang baru atau rasa yang lebih enak. Inilah yang dihadapi oleh anak belia tempatan Ketani dalam mengungsikan beberapa pengalaman dalam menjalankan perniagaan yang mana beliau lebih memfokuskan perniagaan ini untuk pendapatan hariannya. Kami ada nasi lemak, kami ada nasi kambing, kami ada mi goreng, kuih tiaw, live cook lah. Live cook, cucur-cucuran, cucur udang, cucur pisang. Pisang kami bermacam-macam lah. Ada kami, kalau kita mau yang klasik, kami ada yang bijan, yang biasa orang-orang tua lah. Orang suka yang old school lah. Old school punya lah. And then kalau yang untuk orang muda, biasa mau macam cheese, and then Rico, Oreo, itulah topping-topping lah. Contoh untuk yang masak ni, kami ada yang klasik, which is yang biasa je lah orang makan. And then bijan, atau ada biji bijan tu lah. Yang manja tu kita. Pasalnya, kalau orang dulu orang tua ni lah, biasanya bis orang suka macam tu. Cacah sama susu. Kita mau untuk topping, kami ada yang cheese, shredded cheese lah. And then kami ada Vico, and then Oreo, and then masa ni ada yang strawberry drizzle lah. Strawberry drizzle, caramel drizzle sama cappuccino. Kiranya orang tu in one lah, minum makan cucur juga,
rasa kopi. Okey, untuk harga cucur-cucuran kami bermula dari RM2 6 pieces. Ya, kalau kita mau klasik kah, bijan, berperisa kah, ada topping kah, sama RM2 6 pieces lah. Segala tampung-tampungan ini di mana-mana kedai pun terdapat lah. Pisang, kedai sebelah ini pun ada jual, ada jual segala buah-buahan. So kadang-kadang kami pun kalau nyorang ada banyak apa, kami pun proses cari di sebarang daerah lah untuk mendapatkan resources adalah. So semua itulah. And also untuk macam pisang ni kami menggunakan dua variasi pisang saja. Pisang Sabah sama pisang Kapas. Ia berbeza dari segi saiz. Kalau pisang Sabah ni ia ada ikut dia, ada panjangnya, ada apa namanya, dia punya gemuknya, ketabalannya lah betul. So kira kalau pisang Kapas ni ia sama juga, ia sama je punya saiz, tapi ada bentuknya yang bentuknya yang mudah terlihat, yang Kapas sama Sabah ni lah. Ini rasanya lagi berbeza lah bagiku. Kalau untuk pisang Sabah ni ya ada rasa lama sama manis. Cucur pisang adalah makanan yang tidak asing lagi di negara kita. Kebiasaannya, cucur pisang yang kita nikmati pada masa dulu hanya digoreng tepung begitu sahaja. Namun, dengan perubahan zaman yang pada masa kini, pelbagai inovasi telah dilakukan dan salah satu daripadanya ialah variasi dari segi penambahan rasanya. Pisang yang sudah digoreng rangup akan diletakkan beberapa serbuk atau cecair perisa di atasnya yang dikenali sebagai topping. Ada yang berperisa hirisan keju, coklat, strawberry, serbuk koko dan sebagainya. Dan yang paling klasik masih digunakan sehingga sekarang ialah campuran biji bijan kerana biji bijan ini sangat sesuai dengan cucur pisang. Benda ni kalau kita ni takut, ni orang hendakan selamanya kita ni dapat achieve barang tu lah. As a entrepreneur, so aku awal-awal memang ada rasa takut. But of course my wife, dia always betul, jangan takut, buat dah, buat saja, try ni. Fail ni buat yang lain. Dan buat nasi kata ni sambalnya mesti nyaman lah. So ni orang aku pun even aku belajar my nenek dulu, tapi masih juga ada macam fail apa itu. It's a long journey lah. But kalau kita ni konsisten, insya-Allah. Itulah je, jangan takut, banyakkan berdoa. Trial and error is a must. Ni orang kita ni keluar duit pun untuk buat trial and error tu, at the end kita ni yang ni orang sukses, bukan orang lain. Nikmat kelebihan berniaga ini akan dapat dirasakan jika kita mengusahakannya sendiri. Keluhan dan keletihan itu akan dibalas dengan sesuatu yang boleh saja menstabilkan cara kehidupan dan pendapatan yang tak disangka-sangka. Rezeki itu luas. Kita sebagai manusia, berniaga itu lebih baik dari meminta.